ila Nabi ila Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafatil anbiya wal mursalin wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa khususan ila hadrati Asy-Syaikh Samad Al-Palimbani wa Imamul Ghazali sya'lillahi lahumul Fatihah. Di kita muka surat 24 24 bagi 6 daripada atas. Muka surat 24 6 daripada atas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih. Dan bahagi yang ketiga, sifat wujudiyah, dan dinamakan sifat ma'ani, iaitu 7 sifat. Pertama, al-haya, artinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala itu hidup selama-lamanya, tiada menerima sekali-kali akan mati. Itu ya, pendek ya. Tapi insya-Allah kita cuba faham setiap perkataan yang ditulis oleh Syekh Abdul Samad. Malam ni kita bicara tentang sifat ma'ani. Sifat ma'ani, sifat nafsiyah, sifat salbiyah. Ketiga, sifat ma'ani. Keempat, sifat ma'nawiyah. Keempat. Tapi Imam Ghazali dia tak sebut sifat nafsiyah. Sebab khilaf ulama, nafsiyah tu sifat ke zat. Jadi yang kita bicara ni, ada ulama kata nafsiyah wujud tu zat. Tak dinamakan wujud melainkan kepada zat. Setengah ulama kata wujud tu sifat yang sabit bagi zat. Di Imam Ghazali dia tak masukkan wujud tu sifat. Maka sifat yang pertama dulu kita bicara sifat salbiyah. Qidam, baqa, mukhalafatu ta'ala wadis, qiyamuhu ta'ala binafsih, dan juga wahdaniyah. Tapi sifat mukhalafah tu Imam Ghazali tak sebut sifat salbiyah. Dia tarik keluar, dia buat satu sifat khusus, sifat tanzih. Kita bicara kemudian panjang lebar berkaitan dengan persalahan Allah Ta'ala dengan segala makhluk. Tak kira lah, khilaf-khilaf tu biasalah. Malam ni bicara sifat ma'ani. Sifat ma'ani ada 7 ya. Kita selalu bincang qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Tapi Imam Ghazali dalam kitab ni dia sebut nombor 1 hayat. Dia tak sebut qudrat, dia sebut hayat dulu. Kita kena faham sifat Allah Ta'ala zatnya itu qadim dan baqa, wal awalu wal akhiru. Dia yang awal, tak ada permulaan, dia yang akhir. Zat dia tak ada awal, tak ada akhir. Sifat dia pun tak ada awal, tak ada akhir. Habis kita bilang wujud dulu, khidam dulu, apa dulu tu, itu ikut susunan ulama. Bila kata sifat Allah Ta'ala yang wajib kita tahu 20, kena kira lah 1, 2, 3. Tidak ada 20 macam mana kan? Jadi hakikat dia, sifat Allah ni tidak dulu, tidak kemudian. Khidam tu, makna qadim tu tak ada permulaan.
baqa, tak ada kesudahan. Dulu kemudian tu, nombor-nombor ni ulama susun saja. Kena faham lah. Tengah orang tu dia kira wujud dulu, baqa dulu, bila pergi culang calin, mana boleh dia kata. Tak boleh. Nombor-nombor ni ikut susunan ulama. Kena faham. Boleh. Nak buat hayat dulu ke, kudrat kemudian ke, kalam kemudian, boleh. Itu tak ada masalah. Itu tak ada masalah. Baik, yang pertama-tama kita tengok dalam kitab ni, kata musannif, bahagi yang ketiga. Ulama letak nombor 3. Imam Ghazali pun letak nombor 3. Yang pertama apa dia? Yang pertama sifat salbiah, yang kedua sifat tanzih, yang ketiga sifat ma'ani. Kalau ikut ulama-ulama lain, banyak kitab lain, dia kata pertama nafsiyah, wujud, kedua salbiah, khidam, baqa, mukhalafah sampai habis, yang ketiganya ma'ani, yang keempatnya ma'nawiyah. Nombor-nombor ni ulama susun. Faham begitu? Dia susun pasal apa? Adalah hikmat dia tu. Kenapa dia letak wujud dulu? Yalah, bagi ada, kata ada dulu lah baru sah. Yang lain nak kata. Nak cerita tentang sifat masjid ni. Tuan-tuan nak kata apa dulu? Masjid tu ada. Bila ada, barulah kata dia baru ke, besar ke, cantik ke, tinggi ke, rendah ke. Tidak. Kalau kata tak ada, nak kata lagu mana? Masjid tu tak ada, tetapi dia besar. Mana boleh macam tu? Tidak. Itulah ulama susun tu adalah sebab-sebab mereka tu sendiri. Jadi yang ketiga ni, yang kita kena bicara, yang wajib kita tahu, yang ketiganya sifat wujudiyah. Sifat wujudiyah. Dan dinamakan sifat ma'ani. Ada ulama kata sifat wujudiyah, ada ulama kata sifat ma'ani. Kenapa dikatakan wujudiyah? Kenapa kata ma'ani? Ambil faham sikit. Wujudiyah ni wujud. Ada sungguh. Ada sungguh pada diri Allah Ta'ala. Macam ibarat kita kata macam baharu ni putih. Ada sungguh. Boleh nampak. Putih tu boleh nampak. Sifat kudrat, iradan, ilmu, hayat, samak, basar, kalam. Kalau Allah buka hijab, memang kita boleh nampak. Sifat tu ada sungguh pada diri Allah Ta'ala. Sebab tu ulama kata, sifatun ujudiyatun. Sifat yang masa ujudiyah. Pasal apa? Sifat yang bahasa wujudiyah ni sifat makni. Sifat lain tak? Nafsiyah pun bukan wujudiyah, salbiyah pun bukan wujudiyah, maknawiyah pun bukan wujudiyah. Sifat tuan-tuan sekalian, sifat nafsiyah wujud, dan sifat ma'ani, kaunuhu khadiran, kaunuhu aliman, kaunuhu qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakaliman tu, kaunuhu tu. Dan sifat nafsiyah tu dipanggil sifat hal. Sifat hal. Sifat nafsiyah tu hal yang sabit bagi Allah, bagi zat, selama-lama ada zat. Hal yang sabit bagi zat, selama-lama ada zat. Lama-lama diri Tuhan tu ada, lama-lama tu hilang, kita kata wujud. Begitu juga makna kata ma'anawiyah. Hal yang sabit bagi zat, selama-lama ada zat. Apa beza sifat nafsiyah dengan sifat ma'nawiyah? Sifat nafsiyah hal yang sabit bagi zat, lama-lama ada zat, tak dikenakan dengan satu kerana. Sedangkan sifat ma'nawiyah hal yang sabit bagi zat dikeranakan dengan sifat ma'ani. Kerana Allah bersifat dengan sifat ma'ani, sifat kudrat, kita kata bila ada kudrat mesti ada kaunuhu khadiran. Ada ilmu mesti ada kaunuhu aliman. Dia tu alim. Alim tu sifat yang ada pada diri dia. Dan ilmu tu sifat yang ada pada diri dia. Kita panggil dia orang alim. Kan? Samakah orang alim dengan orang tak alim? Dia doktor. Sedang pomen.
Dia alim bidang pomen. Samakah dengan orang yang tak alim bidang pomen? Cara dia pegang spana pun kita tahu dah. Masuk spana tengok skru pun dia dah tahu dah. Spana nombor berapa dia nak ambil. Kalau kita ni ambil yang ni tak celui, ambil yang ni tak celui, serelum sadar tak kena. Tak. Orang alim dia tengok gitu dia serelum elok. Dia pulih terbuka. Kita pulih mampu tak buka. Cara pulih pun tak betul. Nak pulih skru anti clockwise. Lawan jam. Dia pusing ikut jam, patah skru. Dia tak? Dia doktor, alim bidang kedoktoran. Cara dia tengok pesakit pun, dia pegang ni, dia letak stetoskop, letak kat jantung, ambil comel. Ya, kita yang bukan pesakit, pegang stetoskop, kita balik. Kan? Sama kau orang alim, orang tak alim, berlain. Sebab bila dia alam, dia ada ilmu, dia mesti ada kaunuhu aliman, keadaan yang mengetahui. Senang nampak, cerita senangnya, orang melihat dengan orang buta. Sama ke keadaan dia? Tak sama. Kalau orang melihat, berjalan elok ya. Orang buta, dia terpaksa pegang tanah kais sana, kais sini. Tidak? Jadi bila ada makna kata sifat ma'ani, mesti ada sifat maknawiyah. Dia panggil kaunuhu. Qadiran, aliman sampai habis. Jadi beza sifat sifat maknawiyah dengan sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah tak dikenakan sifat lain, sedangkan sifat maknawiyah dikenakan dengan sifat ma'ani. Jadi dipanggil sifat hal. Sifat salbiah dipanggil tuan-tuan sekalian, sifat nafsiyah ni sifat nafi. Menafikan barang yang tak layak bagi Allah Ta'ala. Hakikatnya dia bukan sifat, dia semata-mata lafaz yang menunjukkan, menafikan barang yang tak layak bagi Allah Ta'ala. Kita bicara dah hari itu sifat salbiah. Qidam, lafaz yang menafikan barang yang tak layak bagi Allah. Apa itu? Ada permulaan. Ada permulaan tu tak layak bagi Allah. Lafaz yang menafi, yang menunjukkan penafian tu namanya qidam. Habis sifat Allah ni apa? Semata-mata sifat. Apa makna sifat? Sifat yang berdiri dengan zat. Itulah sifat. Macam putih berdiri dengan kain. Itulah sifat. Jadi sifat yang betul-betul ada pada Allah, sifat ma'ani. Apa makna ada sungguh? Kalau Allah buka hijab di akhirat besok, kita boleh lihat. Kalau Tuhan nak bagi lihat. Sebab dia ada sungguh sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat. Sifat yang masa wujudiyah. Maka ulama namakan dia sifatun ujudiyatun. Berat sangat kan ni? Aku tengok apa belegu tu. Ustaz kaya tak faham. Tipat, tak tipat, penin. Jangan duk penin lah. Jangan duk penin. Sebab dipanggilkan apa sifat wujudiyah tu ada sungguh. Ada sungguh pada diri Allah Ta'ala. Sedangkan sifat lain, makna kata sifat hal, sifat nafi. Macam yang lain pada sifat ma'ani tu. Sifat ma'ani dah yang katakan sifat yang wujudiyah yang ada sungguh pada diri Allah Ta'ala. Itu dia kata sifat yang wujudiyah tu. Kan? Dan dinamakan sifat ma'ani. Ada orang panggil sifat wujudiyah, ada juga dinamakan sifat ma'ani. Kenapa ulama namakan sifat ma'ani? Mau tahu pasal dia. Ma'ani ni asal perkataan makna. Apa makna? Apa arti makna? Makna tu artinya arti ya. Apa makna dua? Artinya artinya apa? Apa makna putih? Artinya apa makna tinggi? Artinya. Jadi makna tu arti. Artinya arti. Ataupun boleh kita katakan tujuan. Apa tujuan ada telinga? Untuk mendengar. Dia. Kalau ada telinga tak mendengar, apa artinya telinga tu?
Macam orang kata gini, dia mengaji. Mengaji lama punya alim. Tapi perangai dia macam orang bodoh. Apa arti ilmu? Ngaji sampai habis kitab bertimbun-timbun. Tapi bodoh nak mampu. Apa arti ilmu? Ilmu tak ada mana. Tak ada arti. Kalau bodoh. Tidak. Ada mata. Apa makna tujuan mata? Melihat. Kalau ada mata, tak melihat tu apa? Tu orang kata ada akal. Tak ada, macam tak ada akal pun. Mana akal dia tak bermakna. Tak memberi makna. Kan? Jadi, bila disebut makna kata sifat ma'ani, sifatnya memberi makna. Apalah arti Tuhan kalau dia lemah? Apa arti Tuhan kalau dia bodoh? Apa arti Tuhan kalau tak berkuasa? Ada raja, tak ada kuasa. Apa arti jadi raja? Bermakna raja tu kalau dia ada kuasa. Perintah dia dipatuhi. Arahan dia ditaati. Baru raja berdaulat. Raja bermakna. Ya tak? Ada kawan seorang tu, dia raja, dia mengaku dia Raja Melaka. Sultan Melaka. Dia buat apa? Tak ada kuasa. Kan? Bermakna raja tu dengan kuasa. Kan? Jadi makna kata di mana disebut sebagai sifat ma'ani. Allah Ta'ala berkuasa. Apa makna kuasa? Taksir, memberi bekas. Yang tak ada dia boleh bagi ada. Yang kaya dia boleh bagi miskin. Yang berkuasa dia boleh lemahkan. Barulah kata, tu dia. Jadi makna-makna ni, ma'ani ni bermakna. Kan? Tapi Allah Ta'ala bukanlah macam tu. Allah Ta'ala melihat bukan dengan mata, bukan dengan telinga. Melihat dengan sifat yang ada pada dia tu. Melihat dengan sifat basar, mendengar dengan sifat sama, berkata-kata dengan sifat kalam, kan? Dia hidup dengan sifat hayat. Kan? Itu dia. Dan kata lagi musannif rahimahullah ta'ala, sifat tu, ma'ani tu iaitu 7 sifat. Adakah sifat ma'ani Allah 7 saja? Tak terhingga banyaknya tuan-tuan. Tapi yang wajib kita tahu. Yang wajib kita tahu 7. Yang tahu hakikat sifat Tuhan, hanya Tuhan saja yang tahu. Kita yang diperwajibkan oleh syarak mengetahui dengan jalan tafsir 7 sifat. Apa tafsir? Kena tahu apa sifat tu. Sifat apa? Sifat hayat. Apa artinya? Artinya hidup. Apa maknanya? Kena tahu makna dia. Kena tahu lawan dia. Lawan hidup tu mati. Allah tu hidup tak mati. Terakhir sekali kena bawa dalil. Apa dalil Tuhan tu hidup? Sama ada dalil nakli ataupun dalil akli. Nakli yang kita nakal pada Quran dan hadis. Yang bahasa akli, akal boleh pick up dengan sempurna. Sekira-kira kalau orang nak kecoh kita, nak rosakkan akidah kita, kita boleh pertahan. Itu dalil tu. Tapi kalau orang tipu kita, masih kita boleh hanyut, itu tak cukup. Dalil yang membolehkan kita pertahankan akidah kita tu. Kan? Macam kita sekolah dululah. Saya ingat kecil-kecil dulu, cikgu kata esok hampa mai sekolah bawa biji getah. Zaman saya dululah, tahun 59, darjah 1. Cikgu pesan mai sekolah bawa biji getah. Bawalah kita biji getah ni, bulan kelongsong beras. Hari ni cikgu nak habaq, nak ajak kali 2. 1 kali 2, 2. Dia buh 1 kali 2. Makna satu kumpulan ni ada 2. Dia buat bulatan, buh 2 biji. 5 kali 2, 10. Buh 5 bulatan, tiap-tiap bulatan ada 2. 5 bulatan 10. Mana dapat 10? Kira. Kita mengkira 1, 2, 3, 10. 5 kali 2, 10. 10 tu kita jawab dengan kita kira, berdalil. Minggu besok cikgu tanya 5 kali 2 berapa? 10 cikgu. Mana boleh 10? 8.
10 cikgu. 8. Hang kata 10 kurutan. Dia kata lah, ikut suka cikgu lah, 8 ber-8 lah. Tapi hati kata, cikgu bodoh. Pasal apa dia yakin tu? Pasal dia bilang sendiri. Akidah begitu lah. Sebab itu perlu berdalil. Dengan berdalil, orang tipu kita, orang kecoh kita, tak berganjak lah. Berdiri tegak. Dengan sebab apa? Kita dapat dengan berdalil. Akidah kita tu bukan mukhalid, bukan taklid. Bersumberkan dalil, Quran, hadis dan akal yang sempurna. Itu dia. Baik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, tentang faham no, sifat ma'ani. Ada orang kata sifat wujudiyah. Kenapa sifat wujudiyah? Sifat tu memang ada sungguh pada diri Allah Ta'ala. Bukan sifat hal. Bukan makna kata, bukan sifat makna kata apa nama yang bangsa nafi seperti mana sifat salbiah. Sifat yang ada sungguh pada Allah. Sebab itu panggil sifat wujudiyah. Kenapa panggil sifat ma'ani? Kerana memberi makna, arti. Kan? Makna kata Allah Ta'ala Tuhan yang hebat dan agung. Yang memiliki sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Bermakna Tuhan itu bila dia memiliki kuasa. Dia boleh tentukan apa saja. Dia boleh melihat, mendengar apa yang berlaku terhadap makhluk-makhluknya. Semua. Jadi dengan itu makna kata bermaknalah sebagai Tuhan yang memiliki sifat kudrat pada pemikiran kita saja. Itu dia. Baik. Kata musannif rahimahullah ta'ala, pertama, dia ada 7. Yang nombor 1, ikut susunan Imam Ghazali. Al-Haya. Dia tak buah kudrat dulu. Dia buah hayat dulu. Kenapa dia buah hayat dulu? Kenapa dia buah hayat dulu? Kerana Al-Haya ni, ya, sifat dia kata Imam Ghazali, kata ulama-ulama usuluddin, yang dikatakan sifat hayat ni, hiya sifatun wujudiyatun. Dia satu sifat yang bahasa wujudiyah. Ya. Tusihhahu liman qamat bihil idrak. Yang mengesahkan pada majazi akhli, pada pemikiran kita ni, dengan apa yang berdiri dengan dia sifat idrak. Sifat idrak. Ni nak hurai sikit ni bagi faham. Kenapa Imam Ghazali letak hayat dulu? Kerana sifat hayat tu mengesahkan sifat-sifat ma'ani yang lain. Dia panggil sifat idrak. Kudrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam. 6 lagi tu. Yang bukan hayat tu, makna kata pada pemikiran kita, majazi akhli kita, sah sifat-sifat yang 6 lagi ni, kudrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, dengan hayat. Macam mana? Baik, kita kata orang tu kuat, dia tu berkuasa. Sah kuasa dia kalau dia hidup. Dia mati. Walaupun dia mati, dia masih berkuasa. Apa? Nak kata dia kuasa, kena terima hayat tu. Kalau kita kata dia tu mati tapi masih berkuasa, mana akal boleh terima? Sah pada majazi akhli, pada akal kita, akan sifat kudrat ni dengan hidup. Tuhan yang hidup. Kalau Tuhan mati, mana boleh kuasa? Hidup. Allah hidup selama-lamanya. Berkuasa selama-lamanya. Begitulah iradat. Tuhan berkehendak, mengetahui dan sebagainya. Adakah kita tahu, oh profesor tu bijak, oh sampai mati duk bijak lagi. Dah mati mana ada bijak. Ya. Jadi sah sifat-sifat yang lain ni yang dipanggil sifat idrak. Yang 6 lagi panggil sifat idrak. Ma'ani pun dia, idrak pun dia. Sifat hayat bukan sifat idrak. Sifat hayat ni dia setakat mengesahkan sifat-sifat ma'ani yang 6 lagi ni pada majazi akhli, pada pemikiran akal kita. Dan disebut oleh ulama-ulama juga, al-hayatu wa hiya
la tata'allaqu bi syai'. Hayat ni dia tidak ada takluk dengan satu sesuatu. Sifat yang 6 lagi ni semua ada takluk. Kudrat ada takluk, iradat ada takluk. Kudrat, iradat, ilmu, samak, basar, kalam, semua ada takluk. Yang 6 lagi. Apa takluk? Kata ulama, takluk ni menuntut lebih sifat di atas zat. Okey, kita katalah tadi ni kan, kita kata kudrat, contoh kudrat. Dia sifat ma'ani, sifat wujud dia. Bila sebut sifat wujud dia, sifat kudrat ni ada pada diri Allah. Bukan setakat tu, dia ada takluk. Apa takluk? Lebih ada lebih. Kita nak buat contoh mudah faham, macam kita manusia. Kita ada kudrat tak? Ada kan? Apa kudrat? Kudrat sifat yang Tuhan letak pada tubuh badan kita, yang menyebabkan kita boleh bergerak, buat satu kerja kan. Itu kudrat. Bukan sifat kudrat tu ada saja kat diri kita, tapi ada lebih. Apa lebih? Tanah yang biasa ni kata kita boleh buat lubang, korek lubang. Tu lebih dia. Apa lebih lagi? Kita boleh buat itu, kita boleh buat ini, kita boleh bina, kita boleh meruntuh, kita boleh buat reban ayam, kita boleh buat bendang. Bukan sangat sifat kudrat ada pada kita, tapi kita boleh buat bendang, boleh tanam pokok, boleh baiki kereta. Itu makna lebih itu. Allah Ta'ala disebut ta'asir, memberi bekas. Yang tak ada Tuhan boleh bagi ada, yang ada Tuhan boleh bagi tak ada. Yang hidup Tuhan boleh bagi mati, yang mati Tuhan boleh bagi hidup. Yang berkuasa Tuhan boleh bagi lemah, yang lemah Tuhan boleh bagi kuasa. Yang kaya dia boleh bagi miskin, yang miskin dia boleh bagi kaya. Itu lebihnya dipanggil ta'asir, memberi bekas. Jadi nak abangnya ta'aluk ni makna kata bukan sakat sifat hayat. Sifat tu ada pada diri Allah, tapi dia ada lebih dia. Lebih tu panggil takluk. Kita akan jumpa nanti seperti mana yang disebut oleh para alim ulama. Apa takluk kudrat? Taksir. Iradat, taksir. Ilmu basar, samak, ini inkisyaf. Kalam, dilalah. Takluk dilalah. Itu ada takluk. Apa takluk? Menuntut lebih sifat di atas zat. Kalau tuan-tuan tak faham, jumpa saya malai lah. Aku nak kata tak faham ke mana. Tengah tu lah boleh bagi faham. Kan? Dia tak ada takluk. Hayat satu-satunya sifat ma'ani yang tak ada takluk. Yang 6 lagi semua ada takluk. Kan? Itu dia. Yang dikatakan hayat itu, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, artinya adalah Allah subhanahu wa ta'ala itu hidup. Selama-lamanya tiada menerima mati, sekali-kali akan mati. Hidup tak mati. Watawakkal alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakullah kamu, berserahlah diri kamu pada Tuhan yang hidup, yang tak mati-mati. Hidup tak mati. Kita akan bicara sifat salbiah, tuan-tuan. Apa sifat salbiah? Qidam, baqa, mukhalafatu ta'ala al-hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsi, wahdaniyah. Ada 5 kan? 5 nak? Ingat 5. 5 ni sifat salbiah, ulama namakan juga sifat khabariah. Mengkhabarkan tentang zat dan sifat Tuhan. Zat Tuhan, diri Tuhan, tak ada permulaan khadim, tak ada kesudahan baqa, tak serupa dengan makhluk, mukhalafah, berdiri dengan sendiri, qiyamuhu. Sifat zat Tuhan tu esa, tak bilang-bilang, dinamakan wahdaniyah. Begitu juga dengan sifat mana? Sifat ma'ani yang 7 tu. Tiap-tiap sifat ma'ani yang 7 tu kita pelaga dengan sifat salbiah. Apa faham kita? Faham kita hayat Tuhan kadim, tak ada permulaan.
Hidupnya Tuhan tu tak ada kesudahan. Baqa. Hidup Tuhan tak serupa dengan makhluk mukhalafah. Hidup Tuhan berdiri sendiri, tak bergantung pada nyawa dan sebagainya. Hidup Tuhan wahdaniyah esa, tidak berbilang-bilang. Kita berbilang-bilang. Mula-mula hidup di alam roh. Lepas tu pi pada alam apa? Alam arham, rahim mak kita. Kemudian mai pula hidup di dunia ni. Mati, hidup pula di kubur. Lepas tu hidup balik, berbilang-bilang kehidupan kita. Allah Ta'ala tidak berbilang-bilang. Jadi tuan-tuan sekalian, lima ni kita cerita tu tentang sifat apa, tentang hayat tadi ni. Begitulah juga kudrat, iradat, ilmu, samak, basar, kalam. Kita kena pelaga dengan lima ni bagi faham. Supaya kita nampak bahawa hidup Allah Ta'ala tak sama dengan hidup makhluk. Allah Ta'ala hidup yang qadim, tak ada permulaan. Kita ada mula. Dulu tak ada, lah ada. Dulu kita tak ada, lah tak ada. Kaifa takfuruna billah wa antum amwata bal ahyaun summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kenapa kamu nak kufur kepada Allah sedangkan dulu kamu mati, kamu tak ada. Kemudian Allah hidupkan kamu, Allah matikan kamu, Allah hidupkan kamu. Tak sama hidup kita dengan hidup Allah Ta'ala. Kita hidup pakai roh. Tak boleh dikatakan Allah hidup dengan roh yang qadim sekalipun tak boleh. Allah hidup dengan sifat hayat yang ada pada dirinya. Macam mana? Wallahu alam. Nabi Muhammad SAW pergi Mi'raj tuan-tuan, melihat Allah. Allah bagi izin. Allah bagi anugerah kat Nabi dapat melihat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala di mana? Nabi di Hadratul Qudsi. Allah tidak bertempat. Allah bukan berada di Hadratul Qudsi. Allah tidak bertempat. Di Arasy pun tidak, di mana pun tidak. Laisa kamitslihi syai'. Kita sebut hari itu kan. Nabi yang berada di Hadratul Qudsi, dia confused. Macam mana Nabi duduk Hadratul Qudsi, dia melihat Tuhan. Tuhan tak duduk situ, Tuhan tak bertempat. Peninlah Ustaz, pening. Jangan duduk peninlah saya kata. Malam tadi yang malam kemarin berapa tak mengaji? Maaf Ustaz, saya tengok televisyen cerita P. Ramlee. Dia tak main mengaji, tengok televisyen cerita filem P. Ramlee. Tengok P. Ramlee. Tengok P. Ramlee Ustaz. Hang duduk di mana? Duduk di rumah. P. Ramlee tak tahu dia mati ya. Tapi di situ di rumah itulah hang tengok P. Ramlee. P. Ramlee tak tahu di mana-mana. Apatah lagi Allah Ta'ala. Allah takdirkan Nabi di Hadratul Qudsi. Allah, dia melihat Allah Ta'ala. Wujuhu yawma izin nadhirah ila rabbiha nazirah. Muka mereka itu pada hari itu berseri-seri ketika mereka masuk syurga. Wujuhu yawma izin nadhirah. Muka mereka berseri-seri ila rabbiha nazirah, kepada Tuhan mereka, mereka memandang. Kita ditakdirkan duduk di syurga dapat melihat wajah Allah Ta'ala. Innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Kamu tak boleh melihat Tuhan kamu melainkan setelah kamu mati. Tapi Nabi Muhammad special. Tak mati boleh melihat Allah. Dia sendiri pun tak tahu nak cerita. Wallahu a'lam. Jadi lafaz Allah khusus untuk orang Islam ya. Orang bukan Islam tak ada. Hampir cari kitab bukan Islam. Mana ada kalimah Allah? Ada. Kitab Buddha, kitab Hindu, kitab Kristian, Yahudi ada? Ada. Old Testament, New Testament, daripada muka depan sampai muka belakang. Tak ada satu pun kalimah Allah. Tut-tut hari ni dia nak guna kalimah Allah. Kita bimbang, dia salah guna. Yang tu kita takut. Sekarang dia kata, Jesus is son of God. Besok dia tukar. Jesus is son of Allah. Tahu biru lah kita. Mana boleh. Jesus anak Allah. Kan? Jadi maknanya tuan-tuan sekalian, kita ulang balik cara ringkasnya.
untuk kita bagi nampak kesimpulan lah. Pertama, berkaitan sifat Allah Ta'ala hayat ni, kita yakin Allah Ta'ala tu hidup. Pertama kita tahu nama sifat tu hayat. Hayat. Kedua, makna hayat tu iaitu artinya. Hayat ni artinya hidup. Hidup ni kalih bahasa. Bahasa Arab hayat, bahasa Melayu hidup. Okey. Kemudian yang ketiganya, kita maknanya. Maknanya, kalau nak kira nak ikut matan Ummu Barahin, dia panggil hiya sifatun ujudiyatun. Satu sifat yang bangsa ujudiyah tusahhihu liman qamat bihil idrak, yang mengesahkan padanya akan sifat idrak. Sifat idrak yang apa? Yang 6 lagi tu yang saya sebut tadi ni. Itu saja. Itu dia punya makna. Lawan dia mati. Mustahil Tuhan mati. Wajib Tuhan hidup, tidak mati. Apa dalilnya? Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakullah kamu pada Tuhan kamu yang hidup tak mati. Boleh faham tak? Jadi Imam Ghazali dia tulis cara makna kata fardu ain. Kita faham ni cukuplah. Tak payah berbelit-belit. Mari kita ulang balik. Supaya senang. Pasal apa? Kita bila pegang akidah ni ikut kitab, kita tak gaduh lah, ragu-ragu. Mari kita dengar apa kata Imam Ghazali. Dia kata, pertama hayat, artinya adalah Allah Subhanahu Wa Taala itu hidup. Tuan-tuan faham tak? Faham tak? Tuhan tu hidup. Hidup nak tak mati ya? Tuhan tu hidup. Hidupnya itu dia kata hidup selama-lamanya. Hidup Allah Ta'ala ni qadim dan baqa. Tak ada permulaan hidupnya Allah, tak ada kesudahan hidupnya Allah selama-lama. Berbanding hidup makhluk, dia ada sudnya, ada sampai masanya dia akan mati. Tiap-tiap yang ada permulaan akan ada kesudahan dia. Kita ada mula hidup, kita ada sudahnya mati. Allah Ta'ala tak ada permulaan, tak ada kesudahan. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Tuhan yang hidup tak mati. Bergantung kat Tuhan tu. Serah diri kita kepada Allah Ta'ala yang hidup tak mati. Boleh faham tak? Itu maksud hidup selama-lama. Tiada menerima sekali-kali akan mati. Tak terima mati. Hidup yang tak terima mati. Tak ada mati. Allah ni tak mati. Satu ya Imam Ghazali sebut. Boleh faham ke tak? Boleh. Alhamdulillah. Tuan-tuan faham? Sahlah dah akidah tuan-tuan. Cuma nak ambil dalil je. Dalil kena ada. Takut kita tak ada dalil, takut mukhalif. Dalilnya berbunyi wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Tuan-tuan tak boleh hafal ayat Quran pun tak apa. Tapi tuan-tuan tahu dalam Quran Allah ada perfirman, Tuhan suruh kita bertawakul, menyerah diri kepada Allah, Tuhan yang hidup tak mati. Walaupun tuan-tuan tak hafal ayat Quran, tapi tuan-tuan tahu dalam Quran Tuhan ada apa? Tuhan suruh kita ni makna menyerahkan diri kita kepada Tuhan yang hidup tak mati. Habis? Boleh tak? Peganglah kemai-kemai tuan-tuan. Cuma kita kena memahami kita ni yang hidup. Yang hidup akan mati. Bukan soal mati. Soal lepas mati ada apa? Lepas kita mati tu ada apa? Masuk kubur ada apa? Perjalanan terlalu jauh tuan-tuan. Maka marilah kita bersungguh-sungguh menghadapi kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan dunia ni kehidupan sementara. Kehidupan sementara. Dia panggil mumarrin. Mumarrin ni makna abiris sabil, lintas berjalan saja. Dunia ni tempat lintas jalan. Yang matlamat kita muqarrin, sana akhirat Yang ni yang kekal abadi. Macam tuan-tuan nak pergi mana? Johor Bahru.
Matlamat tuan-tuan, Johor Bahru. Tuan-tuan sampai Sungai Buloh, tempat rehat tu yang jambatan tu. Kan ada titik jambatan kan. Sampai situ tuan-tuan nak buat apa? Tuan-tuan nak singgah sementara. Perut lapar nak makan. Haus nak dahaga. Tuan-tuan singgahlah sebentar untuk mengisi perut. Untuk minum hilang dahaga. Lepas tu tuan-tuan akan berjalan terus. Pasal apa? Matlamat Johor Bahru. Bukan matlamat RNR Sungai Buloh. Ni sampai RNR buka handphone. Telefon kontraktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ni nak buat satu dapur lah di RNR Sungai Buloh ni. Bukan itu. Bukan kita nak buat dapur, bukan kita nak makan situ, nak duduk situ. Kita singgah sementara. Rumah kekal kita di akhirat. Dunia ni singgah sementara. Sebentar aja tuan-tuan. Jadi kita ambil bekalan di dunia ini untuk hidup yang kekal di negeri akhirat. Apa bekalan itu? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Carilah bekal. Sebab baik bekal ialah at-taqwa. Taat kepada Allah. Patuh perintah Allah. Semayang, puasa, kan? Baca Quran, zikir, buat kebajikan, sedekah, berjuang menegakkan agama Islam di muka bumi Allah Ta'ala. Semua ni kita lakukan sebagai bekalan kita untuk ke akhirat. Kalau tuan-tuan ada tak faham tu, boleh jumpa saya di luar sekali lagi. Kok lah duk confuse, pening. Kok mana ustaz ni? Boleh tanya, tak ada masalah. Supaya bab akidah ni, Tok Guru saya pesan kat saya. Sebelum dia meninggal, saya pergi ziarah dia boleh cakap lagi. Sidik, awak Tok Guru, ingat tak pesan saya? Pesan apa Tok Guru? Saya duk abang kat lama dah pesan tu. Apa dia Tok Guru? Ikut orang makan sirih. Mengajak tu macam orang makan sirih. Ingat tak? Ingat. Tok Guru saya selalu pesan. Orang makan sirih ni macam mana? Dia ambil sirih, ambil gambiang, ambil pinang. Bubuh dalam gobek sampai hancur. Dah hancur senang tak makan? Senang. Jadi dia suruh saya ni bila mengajak sifat 20 ni bagi hancur. Bagi lumat, bagi faham sungguh. Bila dah faham baru boleh jadi akidah. Baru boleh telan. Kalau tak faham tak boleh. Duk pening-pening macam pening lalat tu tak mau. Nampak jelas sungguh-sungguh. Macam Imam Ghazali kata tadi ni, jelas sungguh. Yang kata hidup tu hidup macam mana. Jadi bila benar tuan-tuan faham, maka insya-Allah dengan mudah tuan-tuan jadikan akidah pegangan. Jangan lepas pegangan ni sampai mati. Sampai mati pegang Tuhan tu hidup. Tak mati-mati. Kan? Pasal dia bersifat dengan sifat hayat tadi ni. Pegang kuat-kuat. Jangan lepas sama sekali. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah yang dijamin oleh Rasulullah. Makna kata yang selamat di akhirat besok insya-Allah. Salah satu sajalah, panjang-panjang pun tak boleh, tuan-tuan pening sekali lagi. Pendek-pendek sudah. Janji faham insya-Allah. Jadi macam biasalah tuan-tuan, kita ada belakang tu tabung untuk pembinaan pondok di Pulau Pangkok. Saya baru ni saya pergi Pangkok, saya tengok alhamdulillah sana pun dah kering elok. Projek tu berjalan dengan lancar. Kita sedang giat membina. Jadi sana tu lah tuan-tuan. Nombor satunya, barang-barang sana mahal. Memang mahal. Barang-barang hardware ni mahal. Sebab pengangkutan. Yang kedua, masalah tempat saya ni, tanah dia agak rendah. Terpaksa kita tambun tanah banyak. Sekarang ni, tambun tanah saja dah mencecah 70,000. Tanah sekitar 2 ekar. Dah 70,000 dah kita habis. Dan binaan tu dah habis 200,000. Makna kita dah habis hampir 300,000. Lebih kurang setengah lah yang dah kita habis. InsyaAllah kita perlukan lagi. Jadi tuan-tuan yang nak ingin berwakaf, silalah. Nabi sebut sadaqatun jariyatun. Sedekah jariah ni sedekah yang mengalir. Kata ulama ibarat air mai pada bukit tu. Dia akan mengalir kok sungai. Dia akan cari tanah rendah. Maksud sadaqatun jariah ni, sedekah kita tu akan mengalir. Dia pergi cari di mana kubur kita, sedekah ni pergi cari.
Duklah di mana pun kita dikebumikan di mana pun, sedekah tu akan pergi cari kubur kita tu, dia akan cari. Itu makna sadaqatun jariyatun. Itulah di antara makna kata yang boleh membantu kita. Ataupun kita nak berwakaf untuk mak bapak kita yang telah meninggal dunia pun boleh juga, bagus juga, alhamdulillah. Mak bapak kita yang dah meninggal itu laksana orang yang lemah di lautan, kata ulama. Sedang terkapai-kapai minta bantuan kita di darat ni. Kita di dunia, dia duduk kubur, dia terkapai-kapai panggil kita minta tolong. Jadi dengan wakaf ni ibarat kita balik pelampung kat mak kita, pak kita tu. Kita bantu mereka yang sedang berada di alam kubur. Jadi sumbangan tuan-tuan saya ucap banyak-banyak terima kasihlah. Tuan-tuan saya tahu ada yang puasa puasa Syakban ni. Tuan-tuan kalau puasa Syakban, saya bawa telur masin. Saya tahu hampa makin sok, tak ada telur masin, makan tak laju. Apa makan telur masin, laju sikit. Cuma nak peringatkan, tuan-tuan beli telur masin, di atas tutup dia tu ada tarikh buat. Tarikh yang tertera tu tarikh buat. Dia cukup elok campur dengan 14 hari. Baca tarikh buat 10 hari bulan 3. Campur dengan 14 hari. 24 hari bulan 3, cantik makan. Tuan-tuan ambil sebiji, tuan-tuan rebus tengok. Bila masin dia cukup, tuan-tuan buang air dia tu. Jangan simpan lagi. Tuan-tuan simpan lagi, dia lagi masin. Hampa pula darah tinggi, tak boleh masin. Cukup dah dia punya rasa elok dah masin, buang air dia, simpan dalam peti air. Letak yang bawah tang sayuran tu. Boleh tahan setahun pun tak ada masalah. Tak ada masalah, insya-Allah. Itu maklumat sikit tu, insya-Allah. Dan kita juga ada buah hulu. Buah hulu ni dapat komen dari orang ramai. Dia tak mesej. Ustaz Siddiq ceramah keras. Buah hulu dia lembut, dia kata. Apa terai tengok. Memang lembut tunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin akhibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma la tusallis alaina bizunubina man la yaqafuka wa la yarhamuna. Allahumma ja'al khaira ayyamina wa yawma nalqa wa anta radin anna. Waqtim bisalihati amalana tawaffana muslimin walhiqna bisalihin. Allahumma arzuqna hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik. Waj'al hubbaka habba ilaina minal ma'il barid. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.